Bonda sebelum naik kereta dengan suami mesti makan dulu. Kalau tidak mesti muntah. Sebab dia ni kalau naik kereta memang sangat-sangat laju. Ni nak bawa staff pula. Pertama kali pula tu naik dengan suami saya. Mesti dia terkejut. Saya panggil suami saya Haji Shoemaker. Duit apa ni? Perangai dia gitulah. Sabar. Duit sawit. Alhamdulillah. Nampak tak kita sedekah ke orang kan? Allah bagi lagi. Saya tengah tak ada duit dia bang. Terima kasih banyak-banyak bang. Dah masa saya dekat dompet saya tak ada duit. Alah abang ni. Tak ada duit dalam sana. Dapat pergi tekan je lah. Belum buat kat dekat mesin. Alah abang ni kau cepat nak ambil hati. Saya tak ada. Saya kata dekat dompet saya tak ada duit. Tak apalah bang. Awak kata tengah tak ada duit. Tengah tak ada duit dekat tangan. Tengah tak ada duit tu. Ni ha. Tengah tak ada duit tu. Ni ha bang. Tak ada duit. Ni. Saya tak bohong. Ha ni. Kat tangan tu saya cerita. Berlambak kat dalam. Ni. Tak ada. Itu pun bekas abang bagi lama-lama. Alah cepat nak ambil hati. Kau masalahnya ni jaga. Jaga tadi saya. Saya pernah ambil gaji pun lepas baca racun. Lepas baca racun yang kalau dia lebih tu 10 nak kena baca ni. Sebab 8, 9, 10 dan sambil tengah tinggi ni. Boleh. Boleh turun tu sikit. Bang pelan. Haji Shoemaker. Bang aku nak panjang umur. Bang menderu. Bang aku Baru sampai 50 lah. Bang apa tengok orang kat belakang bang. Azad dah cakap baca Yasin ni, baca zikir. Bang perlahan bang. 100 nak main lagi mana? Apa perasaan kamu Daya? Pegang. Apa perasaan abang buat kereta laju ni? Apa perasaan? Perasaan. Tapi abang cakap Alhamdulillah tak pernah aksiden panjang umur. Tanya Ustaz Zahid Idrus dia buat kereta macam mana? Laju ke sebelum? Abang ni bang kalau saya kata Ustaz Zahid Idrus sesuai lah bang. Zahid Idrus pun buat 200 lebih. Abang dengan dia sesuai lah. Sebab apa? Sama-sama ustaz, sama-sama tu. Apa ingat mak rempit je ke boleh rempit? Ingat ustaz tak boleh rempit? Laju pakai akal. Saya tak laju pun naik kereta. Tak laju. Siapa cakap tak laju? Apa Daya? Siapa cakap tak laju? Daya, mulut tu cerita sikit. Siapa cakap tak laju? Dia kurang je. Ni Haji Shoemaker. Yang ini? Hajah Shoemaker. Haji Shoemaker. Okey bang, orang sekarang kan dia tunjuk sayang dia macam ni tak kat lelaki dia. Macam ni ke? Macam ni? Macam tu. Macam ni ke? Macam ni? Saya macam ni. Teng kudung dengan aku bang berdolat buat kat lelaki. Tahu tak apa? Yo. Laju buat berdolat dia kena taat. Taatlah taat. Ni tak taat bang. Ini aku tak nak taat. Aku ni nak rawat kaki bang. Tak apa. Hilang sakit. Hilang sakit bukan bang. Ini innalillah bang. Saya bawa staff bang tolong. Tadi aku 51. Anda semua pernah dengarkan Bonda cakap benda yang paling saya sayang sekali adalah lutut saya, kaki saya dan otak saya. Kesihatan itu sangat penting. Sebelum dia melarat lebih jauh, saya mencari perubatan alternatif untuk ketahui apa punca kaki saya sakit. Kesakitannya Allah bagi hikmah ialah ilmu. Bersyukur sangat umur dah macam ni baru dapat sakit lutut. Rupanya saya cacat sejak kecil yang saya tak sedar. Kaki kita dalam keadaan neutral macam ni. Kita ketatkan dulu. Angkat pergelangan kaki. Pusing sikit dalam 45 darjah. Jangan banyak sangat ya. Okey, kemudian kita angkat.
Cuba dah you lepas. angkat. Boleh tahan tak? Boleh. Oh. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, turun. Otot tu dia sit dekat sini. Kalau apa jadi, kalau kita ketatkan lutut, kalau kita buat pusing banyak sangat, angkat, so dia kurang. Okey. So kena pastikan angle tu betul. Itu adalah exercise yang kedua. Saya nak proses hari ni, saya nak ajar 4 aja supaya senang nak ingat. Okey, saya kena turunkan katil ni untuk next exercise. Cukup atau boleh lagi? Okey. Cukup ya. Okey. Okey. Cukup dah ya, tak boleh lagi ya. Cuba sikit lagi. Dah. Untuk bahagian luar ya. Rasa? Okey. Boleh lagi? Okey. Cukup? Okey, cukup. Proses penuaan. Proses penuaan ataupun kita kata proses cartilage ataupun tulang rawan tu haus sebenarnya normal. Semua orang akan hadapi, sooner or later, cepat atau lambat. Tetapi untuk orang yang ada biological structure problem plus yang buat excessive activity, banyak high impact yang saya terangkan tadi, Orang lasak lah. so dia mungkin akan dapat cepat daripada orang yang biasa, ataupun dia punya simptom tu dia lebih sikit lah daripada orang yang biasa. Saya pernah jumpa dengan Dr. Zul. Dia kata sebenarnya sukan ni sangat tak bagus untuk kesihatan, tapi orang tetap nak bersukan juga. Betul. Sebenarnya apa pun yang kita buat, jangan buat excessively, buat moderately. Sebab kalau kita buat excessively, dia memang letak pressure banyak dekat lutut lah. So jadinya dia akan effect dekat kita punya sendi dan juga dekat kita punya cartilage, tulang rawan tu sendirilah. So sebab kadang-kadang disebabkan oleh inflamasi yang berulang, so lutut kita sentiasa bengkak, sentiasa sakit. So jadinya ada sesuatu cecair dekat dalam kita punya sendi tu, hyaluronic acid tu dia akan berkurangan. So bila dia berkurangan, jadi fungsi dia tidak seperti yang sepatutnya lah. Sebab tu untuk condition yang macam ni, untuk short to mid term treatment, so doktor akan inject hyaluronic acid, fizio dengan ubat lah. Memang rasa sakit tak selesa lah, tapi selepas tu kita akan rasa lega. Sakit saya ni ialah masalah tendon kan? Bukan tendon, dia sebenarnya dia biological structure problem. So bermaksud kedudukan kepala lutut tu dia memang sengit sejak lahir. Bila kita muda, kita punya cartilage, kita punya tulang rawan tu dia masih kuat lagi, dia masih berfungsi dengan baik. So disebabkan oleh faktor penuaan, kita punya aktiviti. So bila cartilage tu dah start haus, bila tulang rawan tu dah start haus, jadi bila kita banyak bergerak, contohnya macam naik tangga, turun tangga, dia dah bergising. So bila dia bergising tu dia terasa sakit. Kalau orang biarkan, dia akan bertongkat lah kan? Yalah. So salah satu juga, bila kepala lutut kita tu sengit keluar, dia ada imbalance of the structure. Macam saya cakap tadi, bahagian luar tu dia ketat, dia overactive. Yang bahagian dalam tu dia overstretch dan lemah lah. So sekarang ni bila kita mobilize, kita cuba nak rebalance balik. So bermaksud yang ketat tu kita nak longgarkan, kita nak relaxkan. So bahagian yang lemah tu kita kena buat exercise lah untuk kuatkan. Jadi kalau macam exercise yang saya buat, hiking, naik bukit, jalan laju tu, Itu sebenarnya tak baik untuk badan saya sekarang. dia boleh menambahkan maknanya dia boleh menambahkan lagi masalah tu lah. Saya pun tak sedar yang saya cacat sejak kecil lutut. Sebab semua orang pun memang tak perasan benda ni. Bila kita dah start berumur, bila dah start rasa sakit, barulah kita realise. Sebab benda ni, sengit kepala lutut ni, bila kita dalam posisi macam ni, kita takkan nampak. Kita hanya boleh nampak bila kita buat x-ray, di mana radiologis akan suruh kita bengkokkan lutut. Semasa kita bengkokkan lutut tu, kita sebenarnya boleh nampak kepala lutut kita tu sengit lah. Bukan sebab penuaan ya, memang sebab Okey, memang daripada lahir memang dah ada, tetapi kedudukan dia tu mungkin boleh bertambah lagi So, worse. bergantung kepada umur dengan aktiviti yang kita buat lah. Biasanya kalau condition macam ni, perkara yang kita nasihatkan kepada pesakit untuk elakkan,
Kalau tak boleh nak elakkan, sekurang-kurangnya kurangkan. Banyak naik tangga turun tangga, naik bukit turun bukit, kneeling tu macam berlutut lah. Lepas tu Macam kita Full sujud squatting. solat pun tak okey. kalau dalam tempoh masa yang sekejap sebenarnya boleh lah. Okey. Tapi kalau macam contohnya Chinese kan, kalau ada certain prayer diorang kena berlutut dalam setengah jam, sejam tu, tu memang tak digalakkan lah. Memang ada pesakit yang sebelum ni dia terpaksa berlutut sebab nak sembahyang kan, tak boleh bangun dah lepas tu. Sebab bila kita berlutut tu, tekanan kat kita punya lutut tu lebih 20%. So memang tak digalakkan. Kaki sebelah kanan tu, center of the gravity tu pun dah lari. So kalau dalam bahasa perubatannya kita panggil bow legged lah. Dalam bahasa Melayu Pengko. pengko. So bila kaki kita pengko, jadi dia letakkan satu tekanan lebih dekat bahagian dalam. Kalau bahasa Melayu kita panggil dia ulat keting. Kita ikut dia punya ruang di antara sebagai bahagian dalam, bahagian dalam dengan bahagian luar tu. Dekat bahagian dalam tu ruang dia sangat-sangat sikit. So bila dia ruangan dia sikit, dia tak balance, jadi dia letakkan lebih tekanan dekat bahagian dalam. Nampak tak? Nampak? Ini keluar. Nampak? Nampak. Ini Itu dah lasan tadi. Sakit lah. sakit. Okey. Doktor sedut macam tu ya. Ini Ini yang lama punya. ya ini dari dalam lah. Thank you doktor. There's a bit of white color, the damage part. Oh, dia sudah terangkan. Yang ni yang percaya dalam lutut ni. Puan. It's got this Debris. white debris, you know. Dia macam ada macam partikel warna putih-putih tu kan. Yang ni kita panggil macam yang macam kat dalam pelarawai patah-patah pecah-pecah sikit tu. Ni lah debris dia. Tapi datang kali kedua ni tak banyak doktor ya dibandingkan yang pertama. Yeah, less than last time. Last time was a lot. Last time was 10 mils. Last time 10 mil, ni baru 4,5 macam tu je lah. Ada yang chip-chip tu, kita takut nanti kita masuk, takut nanti in future dia akan merosakkan lagi. Ada yang chip-chip punya. Itu steroid kan? Itu steroid not so good lah. Tapi yang dia gel yang boleh melambatkan kecederaan kepada cartilage. Macam tu lah. Dia melambatkan saja. Dia bukan sama, dia lambatkan saja. Dia gel, it's a gel type. Macam tu. Okey, dah. Terima kasih. Sama. Saya memang takut kalau ambil darah sebab urat saya sangat-sangat halus. Ni pun 3 kali ambil puas kat siku kat tangan. Tak dapat darah. Siap pejam mata lagi. Nampak macam berani je kan? Walhal takut. Suami saya siap bagi tazkirah lagi. Walhal dia pun sama penakut lagi teruk pada saya. Janganlah nak tunjuk action ni lah dia. Sekejap ya. Roti menggali famous kat Kedah. Yang mana pun famous lah. Tapi menggali ni saya tak pernah tengok. Awak tengok dari kalau dekat kedai mamak nanti kenapa dipisah dengan sup kambing. Sup kambing. Saya pun pandai buat tapi kalau saya buat Ibu tunggal ni bang. Ibu tunggal. ibu tunggal. Ibu bawa kereta tadi dah tak ada dah balik dah. Ya. Tengok dia beli apa? Mata kucing. Dia beli anggur. Tapi sedih. Saya tak boleh makan anggur. Itu sebab saya beli. Ini tak baik. Tak ikhlasnya. Dia yang lain boleh makan. Aku ni nak makan. Lapar lah. Kalau datang sini kan. Datang sini saya nak promote. Saya kan tak tahu makanan western. Tak pandai. Tapi kan saya makan kat sini saya sangat suka. Mana dik? Ada yang saya makan hari tu. Ni, truffle alfredo ni. Yang first time saya beli. Ni, truffle alfredo. Okey, sangat sedap. Dia punya noodles dia you all buat sendiri. Ya, noodle dia kita homemade noodle lah. Oh, Kita buat homemade. sendiri. Ya, betul. Dia sangat creamy, dia punya cheese tu sangat terasa. So kalau datang kan pergi apa nama klinik KL? Kita dining. Kita. Tapi Ya. kalau kita pergi klinik ni kan KLSM, kita turun tingkat 1 dekat sinilah. Dekat depan Bank Islam tu dekat Mass Rapid Transit Corporation. Subscribe Bumi Rata Channel.